up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya akan bersembang dan berteorikan berkenaan dengan One Piece. So, dalam video kali ini kita nak berdiskusi sikit berkenaan sebuah potensi. Sejauh manakah kekuatan Monkey D. Luffy dalam mode Reincarnation of Joy Boy ini? Pada jam 6 petang aku dah mendedahkan sedikit teori dari channel ABD yang menerangkan berkenaan Luffy adalah The Wisdom King. Sebenarnya banyak lagi kupasan teori dari channel tersebut. Aku cuma ambil satu je dari teori dari video channel tersebut untuk dikupaskan. Maybe lepas ni aku akan share lagi. The reason aku terbitkan video ni terlebih dahulu adalah sebab ada seorang nakama kita, dia tag aku dalam satu post di Facebook, which is sebuah teori dari sebuah channel tersohor di Jepun yang bernama Yuderon. So again, Yuderon telah mendedahkan kepada kita sebuah lagi mind-blowing teori berkenaan nama sebenar Devil Fruit Luffy, iaitu Jushi Nomi, dengan menyertakan fakta yang pada aku sangat tepat so far. So today, dari teori Yuderon tersebut dalam video ni, aku cuba untuk relatekan kekuatan Luffy setelah berkemungkinan Joy Boy reincarnate di dalam tubuh badan Luffy dan pendedahan Devil Fruit sebenar Luffy. Maka seperti apakah kekuatan Luffy nanti? Nak tahu? Tonton video ni sampai habis. Okay, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Coverto untuk mendapatkan info terbaru daripada aku. Visit Shopee Coverto Shop sekiranya anda berminat untuk dapatkan Umar Candy. Visit IG Coverto Hub sekiranya korang berminat untuk dapatkan t-shirt One Piece yang sangat menarik. Design cukup hama gila menarik. Rugi kalau korang tak grab segera. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikut dong, jangan lupa. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. So, kepada korang yang belum kenal siapa Yuderon ni, dia adalah seorang penteori One Piece juga dari Jepun. Setelah mengamati pola dan jalan cerita One Piece ini yang ke udara selama lebih 20 tahun, Yuderon telah mendapat satu konklusi berkenaan idea masterpiece Ichiro Oda. Yuderon mendedahkan bahawa rahsia Oda dalam menggarap jalan cerita One Piece adalah berkisar dari 3 perkara. Pertama adalah dengan menggunakan teknik simbolism, kedua adalah wordplay, dan ketiga adalah two side of the same coin. So maybe aku akan kupaskan dengan lebih lanjut apa maksud ketiga-tiga teknik di atas dalam lain punya video. Okay? So berkenaan idea teori Yuderon yang mengaitkan sebenarnya Devil Fruit Luffy adalah Jushi Nomi adalah derived from teknik Oda yang kedua, which is the word play. Dari chapter 1043, Yuderon mendedahkan sebenarnya dari nombor itu sendiri tersembunyi rahsia Devil Fruit Luffy, iaitu 10 bermaksud Ju ataupun 10 bermaksud Ju, 4 bermaksud She, dan 3 bermaksud Me. So disitulah bermulanya teori milik Yuderon ini. Kemudian Yuderon mengatakan bahawa awakening Luffy sangat mirip dengan Raisin, seperti mana yang boleh kita lihat dalam chapter 1043 di muka surat terakhir, di mana kita dapat lihat rambut Luffy seperti meleleh. Dalam sebuah color spread manga, ada menunjukkan pengembaraan Luffy dan crewmates-nya ke dalam sebuah hutan. Sambil di panel tersebut kita dapat melihat Luffy ditemani oleh monyet, dan di sini kita dapat melihat satu lelehan Raisin, seolah-olah Oda cuba memberi sebuah hint kepada kita tentang rahsia yang bakal dibongkarnya nanti. Kemudian Yuderon mendedahkan berkenaan fakta Raisin yang sangat sesuai untuk dikaitkan sebagai Devil Fruit milik Luffy, iaitu Raisin ialah sebatian kimia atau chemical compound yang diasingkan daripada tumbuh-tumbuhan atau haiwan dalam alam semula jadi. Jadi dari situ Yuderon mendedahkan bahawa Raisin memiliki ember state di mana ia mampu untuk meregang. Maka perkara itu sangat sesuai dengan keadaan Luffy dalam bentuk asasnya. Kemudian Raisin mampu untuk menjadi lembut ketika dipanaskan, dan perkara ini sangat sesuai dengan keadaan Luffy dalam bentuk gear secondnya. Kemudian Raisin terbakar dengan smoky flame apabila dinyalakan, dan perkara ini sangat sesuai untuk dikaitkan dengan serangan Red Hawk milik Luffy. Kemudian Raisin mampu untuk dikeraskan, yang mana sangat sesuai untuk dikaitkan dengan gear fourth milik Luffy. Kemudian Raisin juga mampu untuk menjadi insulator, di mana ia tidak
tidak mengalirkan arus elektrik. Jadi perkara inilah yang berlaku ketika Luffy menentang Enel. Kemudian Yuderon mendedahkan fakta ketiga, iaitu berkenaan keratan panel dalam manga yang menjadi kegemaran Oda. Oda mengungkapkan panel kegemaran keduanya adalah dalam chapter 495, iaitu ketika Robin mengelap sejenis getah di sebaudi dari seluar Usopp, dan dialog di panel itu mengatakan sedemikian ini. Kemudian Oda mendedahkan panel kegemarannya dalam manga yang paling disukainya adalah ketika Luffy menari yang sangat-sangat mirip dengan Sun God Nika. Kemudian dengan Gear 4th model Snake Man Luffy, Yuderon mendedahkan bagaimana resin ini membantu Luffy dalam mengalihkan hala serangannya serta-merta, sehingga menurut Kaido pun perkara itu adalah mustahil untuk dilakukan oleh getah. Kemudian ketika Luffy menentang Katakuri, kita dapat melihat dengan jelas di setiap perubahan hala tuju serangannya, Luffy mencairkan resin. So dari sini Yuderon telah berjaya meyakinkan aku tentang teorinya bahawa resinlah elemen Devil Fruit yang sebenarnya dan bukan getah. Cuma I wonder apa yang akan berlaku pada publication komik budak getah lepas ni. Mungkin diorang kena ubah balik tajuk komik itulah kepada budak resin. Kemudian Yuderon cuba untuk kaitkan mengapa Gorosei sangat takut dengan Devil Fruit Luffy. So World Government sangat takutkan Devil Fruit resin adalah disebabkan Sun Tree Eve. Kerana Devil Fruit resin dikatakan sangat legendary adalah bukan hanya disebabkan kekuatannya. Sebenarnya Devil Fruit ini mungkin menjadi legendary adalah disebabkan kaitannya dengan Sun Tree Eve dan Fishman Island, dan berkemungkinan besar juga Devil Fruit ini suatu ketika dahulu pernah dimakan oleh Sun God Nika. Kemudian Yuderon menyorotkan panel-panel manga seperti berikut. So dari sini sahaja kita jadi jelas dari tajuk chapter 1043 yang berkemungkinan Oda cuba untuk menyatakan rahsianya, iaitu nama sebenar Devil Fruit Luffy adalah Jushi no Mi, dan mendedahkan persamaan resin dengan teknik-teknik dan bentuk asas Luffy. Dan Yuderon juga turut mendedahkan kenapa pihak World Government sangat takutkan Devil Fruit resin dan cuba untuk mengubah namanya. Jadi kalau kita tengok balik kata-kata dari Gorosei di sini dan teori Yuderon yang mengatakan berkemungkinan Devil Fruit resin ini suatu ketika dahulu pernah dimakan oleh Sun God Nika, kerana Gorosei mendedahkan bahawa Devil Fruit yang dirahsiakan namanya itu tidak pernah awaken sejak sekian lama. Jadi berbalik kepada tajuk yang aku cuba untuk kaitkan tadi, apakah akan berlaku dengan adanya Devil Fruit resin yang menjadi faktor penguat kepada kekuatan Luffy, dan ditambah lagi dengan kemunculan semula Joy Boy dalam tubuh Luffy, apakah yang akan berlaku kepada kekuatan Luffy? So pertama sekali kita kena susun dulu fakta berkenaan Joy Boy. Joy Boy adalah orang yang sangat terkait dalam sejarah Void Century. Kedua, Joy Boy telah memainkan peranan yang teramat penting dalam sejarah Fishman Island. Ketiga, disebabkan Joy Boy lah ramai yang telah ke lautan untuk mencari hartanya, dan lelaki yang menjadi pencetus kepada semaraknya kobaran generasi baru untuk terus mencari harta Joy Boy adalah Goldie Roger yang gagal untuk temui harta Joy Boy namun berjaya temui lokasi Laugh Tale. Keempat, Joy Boy mengetahui the true history yang mana selama ini cuba dirungkai oleh O'Harian dan Nico Robin, bahkan Trafalgar Law sendiri sebelum ini. Kelima, Joy Boy adalah nakama kepada Zunisha. Keenam, Joy Boy telah menemui sebuah pulau yang kemudiannya dinamakan sebagai Laugh Tale oleh Goldie Roger dan meninggalkan hartanya yang kemudian dikenali dunia sebagai One Piece. Jadi, adakah Luffy selepas ini mempunyai kemampuan untuk mengetahui ilmu berkenaan The Void Century? Fakta kedua, berkenaan peranan Joy Boy dengan sejarah Fishman Island akan menjadikan ramalan Madam Charlie satu kebenaran. Fakta ketiga, adakah Luffy juga selepas ini mempunyai kemampuan untuk mengetahui di manakah lokasi Laugh Tale walaupun tanpa perlu mengumpulkan ke-4 Road Poneglyph? Dan adakah bermaksud setelah Arc Wano ini teori berkenaan Elbaf Arc akan terpatahkan, kerana berkemungkinan Luffy akan terus segera menjumpai One Piece kerana Luffy sekarang adalah Joy Boy. So berkenaan kemampuan Luffy dari segi kekuatan, aku rasa dah sangat obvious dengan mod Luffy sebelum ini sahaja pun dah mampu untuk memberikan tentangan yang sangat sengit kepada Kaido, apatah lagi kalau Luffy dalam mod Joy Boy-nya. Dan lepas ni aku akan hasilkan 2 lagi video berkenaan perkara ni, iaitu berkenaan Kaido dan satu lagi berkenaan jangan buat-buat lupa
lupa, kita still ada The Lurking Legend yang aku akan kupas dalam video selepas ini. Okay, so guys, this is all I have untuk perkongsian kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan, dan kepada yang mengenali adik saya Muhammad Bilal Azikrin bin Hassan, saya ingin bagi tahu bahawa adik saya telah didiagnos menghidapi penyakit Hodgkin lymphoma stage 4. Sebelum ini Bilal telah dirawat dan juga telah pun dibedah di bahagian belakangnya, dan kos perbelanjaan tersebut, kos rawatan, kos ubat-ubatan, kos bilik dan katil, kos pembedahan dan semuanya telah mencecah hampir RM100,000. Tapi perbelanjaan ini kami adik-beradik berjaya untuk langsaikan dengan pihak hospital. Namun menurut pakar yang sedang merawatnya di Pusat Perubatan Universiti Malaya, Bilal perlu menjalani rawatan susulan, iaitu sesi kemoterapi bagi memastikan kanser itu terus mati dan tidak berakar di bahagian tulang belakangnya. Untuk satu sesi kemoterapi, perbelanjaannya adalah sebanyak RM14,700 dan Bilal dijadualkan perlu melalui rawatan kemoterapi tersebut sebanyak 36 kali, dan anggaran kos rawatan tersebut akan mencecah sebanyak RM529,200. Oleh yang demikian, saya ingin memohon bantuan daripada pihak tuan-puan ataupun kenalan pihak tuan-puan yang mungkin ada kenalan dari mana-mana badan NGO atau persatuan yang mungkin boleh menyalurkan bantuan kepada kami dalam kos perbelanjaan sesi rawatan kemoterapi tersebut. Sekiranya pihak tuan-puan memerlukan dokumentasi berkaitan rawatan dan penyakit yang telah didiagnos tersebut, pihak tuan-puan boleh hubungi saya di talian ini atau boleh juga hubungi kakak Bilal Norakma binti Hasan di talian di bawah. Kerjasama pihak tuan-puan kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas jasa tuan-puan dengan segala kebaikan.